kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita di kesempatan ini teruskan pengajian daripada kitab hadis Riyadhus Salihin. Jadi kita harap pada semua dapat miliki buku kitab Riyadhus Salihin, boleh belilah di mana saja dan apa cetakan pun sama aja. Cuma dalaman dia lah terang tak terang, besar kecil semuanya, tapi susunan hadis yang sama. Yang penting kitab Riyadhus Salihin. Kadang ada satu kitab namanya ringkasan Riyadhus Salihin, itu lain. Tak samalah susunan dia diringkaskan. Adapun ni kitab Riyadhus Salihin. Sangat bermanfaat kita beli buku tersebut, walaupun kita belajar maupun tak belajar. Kita simpan di rumah, kita lepas mati nanti buku tu masih kita waris. Berarti kita wariskan, mewarisi ilmu yang bermanfaat. Niat siap-siap wakafkan untuk keluarga kita, umat Islam dan sebagainya, maka buku tu pergi ke mana pun pahala tak putus kepada kita. Itu antara perkara yang pahalanya takkan terputus. Kita beli ilmu, beli kitab, sebarkan. Mana tahu kok ada orang dalam ni boleh beli 10 buah, dia bagi pada orang wakaf kan? Itu ilmu yang bermanfaat daripada dia, dan juga harta wakaf yang berkekalan. Okey, kita masih dalam tajuk yang pertama, bab niat. Niat sangat penting. Jadi kita sebelum mulakan kuliah kita ni, saya dah baca niat tadi. Semua mengaminkan, mudah-mudahan itu niat kita semua. Niat kita untuk datang belajar dan mengajar. Jangan niat nak belajar je, kena ada niat nak mengajar juga. Kerana kita juga mengajar, yalah cara rasmi tak rasmi itu tak kisah, tapi mengajar tu ada juga. Dan mengambil peringatan dan memberi peringatan, mengambil faedah, memberi faedah, mengambil manfaat dan memberi manfaat. Mencari redha Allah, keampunan Allah, rahmat Allah, keberkatan Allah, taubat daripada Allah Ta'ala, dan juga syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niat kita luas. Maka siapa yang datang dengan niat yang baik, maka pahalanya mencurah-curah. Kalau dia datang dengan sekadar nak datang kuliah, dapatlah majlis ilmu semata-mata. Tapi kalau datang dengan banyak lagi niat dia mentaati perintah Allah, bertakwa kepada Allah Ta'ala, dan juga untuk mencari rahmat Allah, menghubung silaturahim, duduk dalam majlis yang baik kerana Allah. Kerana itu ada disebutlah hadis qudusi, wajabat mahabbati, wajib dapat sayangku, kata Allah. Firman Allah, hadis qudusi, orang yang saling ziarah menziarahi kerana aku. Ya, kita datang niat ziarah menziarahi kerana Allah. Orang yang saling sayang menyayangi kerana aku. Ya, kita niat datang sayang menyayangi kerana Allah. Dan orang yang datang dalam majlis, duduk dalam majlis, duduk tu semata-mata kerana aku. Ya, kita pun niat majlis kerana Allah. Dan orang yang saling tolong menolong kerana aku. 4 orang ni pasti dapat cinta aku, kata Allah. Kata para ulama mengatakan, kalau dah dapat cinta Allah, fa innahum la yu'adzabun, mereka tak akan kena seksa dan susah. Dah Allah sayang, Allah cinta, maka carilah jalan cinta Allah Ta'ala. Yang kita hadir majlis dengan niat yang macam-macam, maka macam-macam itulah saluran ganjaran pahala yang kita dapat. Seperti kita dah baca beberapa hadis ya. Kalau buku yang cetakan sama dengan saya ni, muka surat 3 kan? Macam ni ya. Kalau beli sama dengan saya, senang kita bagi tahu muka surat kan, senang carilah. Yang tak sama pun tak apalah, susunan hadis dia sama juga. Okey. Ayat hadis yang kita baca hadis yang ke-5. Rawahul Bukhari, hadis yang sahih. An Anas radhiyallahu anhu qala raja'na min ghazwati Tabuk ma'an Nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala inna aqwaman khalfana bil Madinah ma salakna syi'ban wala wadiyan illa wa hum ma'ana habasahumul udhur. Sayyidina Anas bin Malik menceritakan bahawa baginda, dia berkata, kami pulang, Anas kata, kami balik daripada perang Tabuk. Tabuk nama tempat di utara Madinah. Jarak daripada Madinah ke Tabuk lebih kurang 600 km. Ini satu peperangan yang paling jauh Nabi pergi. Nabi hadir sendiri.
Dan tujuan perang ni perang dengan kaum bangsa Rum, tentera Rum. Tentera Rum, tentera kuasa besar dunia pada zaman tu. Yang center dia orang di Syam, Syria lah. Jadi Tabuk ni tak jauh dengan sempadan Jordan, Syria, di utara sana. Jadi dia orang tentera Rum dekat dengan Tabuk, lebih kurang tak sampai 100 km. Madinah Nabi pergi 600 km. Sehingga tentera Rum, Heraklius dia punya pemimpin dia, raja dia, Kisra dia, Heraklius, dia hantar pengintip pergi mengintip tengok tentera Nabi, apa aktiviti dia orang, senjata dia banyak mana, tentera dia banyak, bagi maklumat. Bila pemimpin pengintip dia orang ni pergi balik mai buat laporan, Kak Heraklius kata ini bukan manusia, dia kata bahaya punya orang. Makanan dia orang adalah kayu-kayu, dia gigit kayu makan, kan? Apa dia gigit kayu? Kayu sugi tu. Dia tengok orang nyak dia teropong dari jauh, loh dia orang makan kayu. Kayu dia boleh gigit macam tu je. Jadi dah timbul tu, Allah sengaja timbulkan gerun kepada musuh. Dan mereka ni malamnya tak tidur, ibadah pada Allah. Siangnya bukanlah siang tu letih, dah malam tak tidur, siang letih kot. Tak. Siangnya bersemangat macam tentera yang penuh bertenaga. Tak ada kesan letih. Dan perjalanan mereka 600 daripada Madinah, 600 km. Maksudnya jauh perjalanan. Datang tak letih-letih. Kita naik train, naik train sekarang ni, daripada Madinah ke Mekah. Sampai sana nak angkat beg tak larat dah. Ustaz, ada orang porter angkat beg Ustaz. Tak larat nak angkat beg. Tak larat dah, lembek dah. Naik kereta api kalau bas lagi lembek, kan? Tu baru 450 km daripada Madinah ke Mekah. Ni 600. Datang malam tak tidur, siang bersemangat macam tentera yang penuh tenaga. Jadi laporan tu sampai pada Heraklius, dia kata tak payah kita keluar, tak payah. Jadi Nabi tunggu sehingga hampir seminggu. Nabi buat keputusan, jom balik. Jadi Tabuk tak jadi perang. Para sahabat rasa, ya Allah, ruginya kami pergi nak perang, nak mati syahid ke ataupun nak bunuh musuh. Salah satu tu, sama ada kami yang kena ataupun musuh yang kena. Nak dapat pahala jihad fi sabilillah, tapi tak jadi perang. Jadi macam lemah semangat. Allah turun ayat kuatkan semangat dia orang. Allah kata, setiap lorong-lorong yang kamu lalui tu, kan, sehingga kamu duduk di satu tempat. Dalam surah At-Taubah dalam surah At-Taubah Allah puji mereka semuanya mendatangkan pahala. Walaupun mereka duduk di satu tempat sehingga musuh rasa gerun tak berani keluar, itu juga ganjaran jihad macam berperang, kan? Dalam surah itulah surah Taubah, lupa pula ayat dia. Jadi akhirnya mereka balik macam berperang yang hebat, macam menang ke atas musuh. Walaupun duduk saja menyebabkan musuh rasa gerut. Jadi Nabi sebut pada dalam ayat ni, inna aqwaman. Nabi kata kita balik ni dah dapat pahala yang Allah iktiraf, pahala perang walaupun tak jadi perang. Tapi Nabi kata ada lagi kaum yang di Madinah tak ikut pun, yang ketinggalan, tak datang perang. Ma salakna syi'ban. Mereka tak ikut pun lorong-lorong yang kita lalu tadi ni. Penat, kan? Penat lah naik bukit tu, bukit panas, lembah, wadi dan sebagainya. Illa wahum ma'ana. Kecuali mereka ni bersama dengan kita. Sama apa? Pahala. Sama macam kita juga. Habasahumul uzur. Kenapa? Kerana mereka terhalang oleh keuzuran. Maksudnya dah ada niat nak pergi. Niat tu penting. Niat nak pergi perang, tapi mungkin dia sakit tak dapat pergi. Mungkin sebahagiannya keluarga mak dia sakit, Nabi tak bagi pergi, suruh jaga mak ayah. Sebahagiannya nak pergi bersemangat, tak ada masalah apa, tapi kuda tak cukup,
kenderaan tak cukup, Nabi tak bagi pergi sebab perjalanan jauh, tak boleh jalan kaki gitu. Jadi mereka balik menangis. Sebut awal surah Taubah, mereka balik dalam keadaan menangis kepada Allah Ta'ala kerana mereka tak dapat ikut serta perang. Tak boleh, badan sihat, kuat semua, ada keuzuran, uzur yang diizinkan oleh Islam, keuzuran yang diizinkan oleh Allah Ta'ala. Jadi mereka pahala macam dah pergi perang, dah balik dah, kerana niat yang baik tadi ni. Tu untung kita orang beriman. Ini bijaknya umat Islam, orang mukmin yang orang kata guna niat ni, manipulate niat ni untuk jana pahala. Dan tak ada halangan kita nak niat berapa banyak. Contoh, walaupun pada atas kertas kemampuan kita memang tak mampu. Contoh, kita berangan punya besar. Berangan, kalau boleh aku nak bina madrasah, aku nak sebarkan ilmu agama. Berangan besar tu. Kalau tengok keupayaan kita, cerita ke orang, orang gelak je lah. Tapi niat, kalau ada kesungguhan betul niat dia macam tu, pahalanya macam tu. Seperti Nabi punya niat. Tahu Nabi pernah berangan-angan. Kita kata itu mungkin angan-angan mak jenin kot. Dah, angan-angan yang niat orang beriman, ada ganjaran pahalanya. Nabi berangan-angan, satu ketika Nabi jalan, bawa sahabat malam di Gunung Uhud. Kan? Pernah naik Gunung Uhud kan? Gunung Uhud. Jadi banyak orang pergi ke makam syuhada Uhud. Tapi itu bukan gunung lagi. Nabi naik atas gunung. Saya selalu bawa jemaah pergi ke taman rekreasi, tempat dia orang berrehlah. Bawa Arab-Arab selalu bawa family makan-makan kat situ. Di Gunung Uhud tengah-tengah tu ada taman cantik. Tapi pergi waktu malam pun nampak cantik. Kalau siang dia nampak serabut lah sampah-sampah dia orang tu. Jadi pergi waktu malam duduk situ. Kita naik atas Gunung Uhud. Nabi naik atas Gunung Uhud. Nabi kata, kalau kamu dapat emas sebesar Gunung Uhud ni, apa kamu nak buat? Ni berangannya Nabi. Kalau dapat emas sebesar Gunung Uhud ni, apa kamu nak buat? Sahabat kata, wallah alam lah. Tak tahu, tak ada angan-angan. Kalau kita macam-macam punya list semua nak buat, macam-macam kita nak buat. Sahabat ni tak ada idea sebab tak pernah berangan nak kaya. Jadi Nabi kata, aku kalau ada emas, dapat emas sebesar gunung ni, gunung hujung sampai hujung 7 km punya panjang ni, kalau emas semua, aku akan edarkan malam ni juga pada fakir miskin semuanya, takkan tinggal sehingga subuh besok. Maksudnya takkan baki. Habis langsai, subuh habis. Kita simpan 5-7 keturunan, tak habis-habis lagi, kan? Nabi bang, esok pagi selesai, aku nak sedekah semua. Tu angan-angan Nabi. Adakah benda tu sia-sia? Tak. Nabi takkan buat benda merapu, takkan buat benda sia-sia. Niat biar besar, berangan biar besar, kan? Tapi kena ada kesungguhan dalam niat. Sungguh-sungguh lah, bukan saja-saja tu main-mainnya, tidak, sungguh-sungguh. Jadi Allah bayar pahala apa yang kita niat. Macam kita nak datang ni, niat tadi ni, Allah bayar pahala sebanyak yang kita gambar dalam niat, kan? Jadi para sahabat tadi tak pergi perang, tapi Allah bayar pahala sebab apa? Sebab mereka ada niat. Jadi bukan semua, sebahagian yang memang ada kesungguhan nak datang. Ada orang munafik memang culai. Ada juga minta izin, Rasulullah, ya Rasulullah, izinkan kami tak pergi, kami ada masalah, anak sakit, mak sakit dan sebagainya. Padahal bohong. Nabi tahu orang yang bohong dan orang yang tak bohong. Begitu juga Allah akan tahu kita ni niat bohong-bohong ataupun niat sungguh-sungguh, kan? Jadi kena niat yang ada kesungguhan, maka Allah bayar pahala kalau ada uzurnya, masya-Allah. Dan hadis satunya daripada Abi Yazid, Ma'an bin Yazid. Bismillah. Abi Yazid, Ma'an bin Yazid bin Al-Akhnas radhiyallahu anhum. Dia, bapanya, atuknya 3 generasi sahabat Nabi. Si budak kecil Ma'an ni, asalnya cerita dia masa zaman dia budak-budak. Namanya Ma'an, tapi orang panggil dia Abi Yazid. Abi Yazid itu nama panggilan.
Nama dia Ma'an. Bapa dia Yazid, atuknya Akhnas. Radhiyallahu anhum ajma'in qala kana abi, dia kata ayahanda aku satu ketika, kana abi Yazid, ayahanda aku Yazid, akhraja dananir yatasaddaqu biha. Ayahku ni ada duit, buat keluarlah dinar-dinar nak pergi sedekah kat sahabat-sahabat dalam masjid yang miskin ni. Fa wada'aha 'inda rajulin fil masjid, maka dia membagilah kepada sahabat ni satu dinar orang miskin dalam masjid. Setelah ayahku balik selesai, faji'tu fa akhadtuha, dia kata aku pun datang pula. Dia budak-budak main dalam masjid kan, berlari-lari pergi kat sahabat yang miskin tadi yang baru dapat satu dinar daripada ayahku. Aku ambil dinar dia tu, aku ambil dinar daripada tangan sahabat tu. Budak kan, jadi orang tak marah lah, budak. Kalau kita kena pelempang lah sahabat tak kita ambil lah. Fa akhadtuha fa ataituhu biha, maka aku pun balik rumah bawa dinar tu sampai ke rumah, ayah aku tengok. Fa qala wallahi ma iyyaka aradtu, ayah dia marah. Yazid ni marah pada anak dia. Ui, kenapa kau ambil ni? Aku tak suruh kau pergi kutip balik pun. Dan dia marah pada anak. Fa khasamtuhu, maka ayahku tengking, marah dengan nada yang kuat. Dia pergi mengadu pada Rasulullah, cerita tentang anak dia ambil balik duit tu. Maka Rasulullah kata apa? Laka ma nawaita ya Yazid, laka, kepunyaan engkau wahai Yazid, apa yang kau niat. Apa yang kau niat dah dapat pahala. Kau niat nak sedekah tadi kan, dah dapat full pahala sedekah. Walaka ma akhadta ya Ma'an, wahai Ma'an, kalau orang bagi kat engkau yang tu dengan rela, maknanya bukan curi ni, dengan sah, jadi hak engkau. Walau benda tu patah balik kan, duit bagi kepada miskin, dia pergi ambil balik, patah balik ke rumah. Yalah budak tu minta, orang tu bagi balik kan, budak, bukanlah curi, bukanlah paksa. Jadi benda tu dipindah milik dengan cara rela semuanya. Ayah dia rela bagi sedekah, orang tu pun macam rela bagi sedekah kat budak tu kan. Jadi ayah dia marah tadi ni, maka Nabi kata jangan, engkau dah dapat pahala engkau niat. Dia kalau orang tu bagi dengan rela, dengan redha, jadi hak dia, hak si anak engkau kan. Jadi di sini semua dengan niat. Walaupun benda tu patah balik, tapi jangan kita merancang. Contoh ada orang nak buat mengelak zakat. Mengelak zakat. Aku bagi zakat fitrah kat hang, esok hang mai bayar kat aku boleh itu merancang. Allah, kita kembali pada kaedah, sesungguhnya Allah Ta'ala tahu di antara uzur dan bohong, tipu. Kalau betul-betul uzur, betul-betul berlaku, okeylah kan, kita tak rancang. Tapi kalau itu yang berlaku, maka contoh dalam situasi kita kan, kalau Jumaat tu saya nampak lah banyak orang minta sedekah kat jalan kan, yang kita tak tahulah kesahihannya. Kadang mungkin dia berlakon ke, mungkin sungguh, kita tak tahu. Kalau kita ada power, kita ada kuasa untuk kaji, panggil dia, ambil sijil lepas semua kaji, oh betul lah orang ni, okey kita kena buat. Contoh penguatkuasa, kena tangkap dia orang, selidik tengok betul tak kau menipu, minta-minta ni. Minta kerana menipu dosa besar kan. Jadi kalau kita yang tak tahu, kita lalu takkan nak pergi panggil dia, kaji orang, kereta belakang semuanya. Itu kita bagi atas niat kita. Niat tengok Allah kesian kat dia, dia memerlukan bantuan, bagi je lah. Dengan niat, mudahan ini menjadi pahala dan kebaikan di sisi Allah Ta'ala. Kerana Allah, ikut sunnah Nabi SAW, dapat pahala. Tak tahu dia menipu, dia beli dadah, kita tak libat dosa. Kita niat sedekah dapat pahala, dia yang menipu, dia yang dosa. Tapi kalau kita tahu dia ni penagih dadah, dia minta duit nak beli dadah, kita pergi bagi duit, tu saham dosa kita. Memang kita tahu kan. Tapi kalau kita niat, dia memang penagih dadah, tapi dia minta nak beli nasi, kita bagi duit dengan niat beli nasi tau, jangan beli dadah. Niat kita untuk kebaikan dia. Dia tipu juga, kita tak terlibat lah. Apa yang kita niat, bergantung apa yang kita niat. Kalau kita bantu maksiat dia, kita pun saham dosa sama.
Kalau jelas-jelas nampak dapat ni untuk buat maksiat, minta sponsor untuk buat konsert ke apa, minum arak ke benda ke, kita bagi sama, kan? Itu tak ada pahalanya, yang itu semua dosa, ya. Jadi kembali pada kisah Ma'an bin Yazid tadi ni, cerita tu kita pegang, ingat benda tu, kita bagi dah. Dia orang tipu, tipulah. Tapi kalau kita ada kuasa, tak boleh macam tu. Kita penguat kuasa, kita contoh AJK Masjid, orang main minta dia nak kelulusan, nak minta sedekah kat situ, dia kena kaji dulu, ni mana ni sijil ni sah ke tidak, ni sah ke tidak, call orang sana ke apa semuanya, kena kaji. Kalau tidak, dia membuka peluang kepada penipuan, kan? Jadi kalau pada pandangan dia, pada kertas yang ada, yakin benda ni sah, okeylah, selesailah, kan? Kalau menipu juga, palsu juga, dia terlepas daripada dosa, dia tetap dapat pahala. Okey, faham? Hadis satunya yang ketujuh daripada Abi Ishaq Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, nama sebenarnya Malik, ni dia tulis nama penuh dia. Panggilan dia Abu Ishaq, selalu kita sebut nama Sa'ad bin Abi Waqqas, kan? Tapi nama sebenarnya bukan Sa'ad. Sa'ad ni nama gantian. Asalnya nama dia Malik. Ada namanya, nama bapa dia tu Abi Waqqas tu Malik bin Uhaib bin Abdul Manaf bin Zurah bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Quraisy Al-Qurashi Az-Zuhri. Tak apalah, kita kenal dia dengan Sa'ad, Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Dia ni salah seorang, disebut ni dalam hadis ni, ahadil asyaratil masyhudi lahum bil jannah, salah seorang daripada 10 orang sahabat yang diberi jaminan syurga oleh Nabi, pasti syurga. Salah seorangnya adalah Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhum ajma'in. Qala, dia berkata, ja'ani Rasulullah SAW, Rasulullah datang pada aku, jumpa ziarahku ketika ni. Kisahnya Sa'ad ni ada 2 orang. Dalam ni Nabi sebut 2 orang Sa'ad. Satu dia Sa'ad bin Waqqas, seorang lagi nanti Nabi sebut Sa'ad bin Khawlah. Orang lain-lain lah ni, berbeza, tapi nama sama, Sa'ad juga. Jadi ni Sa'ad bin Waqqas, waktu ni dia dah pergi ziarah, dah pergi hijrah ke Madinah, dah pergi hijrah. Tapi tahun 6 hijrah dia ikut bersama Nabi balik nak masuk buat umrah 6 hijrah, tapi umrah terhalang, kan? Tak boleh buat, orang halang, suruh Nabi balik Madinah tanpa selesai umrah. Maka Nabi sembelih kambing, tahallul, dam ihsar, Nabi baliklah. Tapi Sa'ad ni dia sakit, ketika tu dia sakit, maka dia tak balik, dia duduk di Mekah. Ada seorang lagi Sa'ad bin Khawlah, yang saya cerita seorang lagi, dia pun ikut serta tak mau balik ke Madinah dah. Dia asalnya pergi hijrah, datang, tapi tak mau balik Madinah. Pergilah kau balik. Dia nak duduk di Madinah, di Mekah, rumah dia, rumah kampung Mekah dia. Tapi dia tak sakit, dia tak ada uzur, dia sengaja tak nak balik ke Madinah bersama Nabi. Tapi Sa'ad bin Waqqas tak boleh balik, sakit, maka dia tertinggal di Mekah. Jadi tahun pembukaan kota Mekah 8 Hijrah, 2 tahun lepas itu Nabi datang pula menawan kota Mekah. Selesai semua tawan kota Mekah, orang kafir semua surrender, serah diri. Maka Nabi datang ziarah Sa'ad bin Abi Waqqas yang sakit tadi ni. Ini dia. Ja'ani Rasulullah SAW, baginda Nabi SAW datang menziarahiku ketika dia sakit. Amatil hajjatil wada', pada tahun haji wada' sampai 9 Hijrah tu. Min waja'in, kerana saya sakit keras. Kemudian saya berkata, wahai Rasulullah SAW, sesungguhnya sakit saya ini sangat keras, sebagaimana tuan lihat, memang sakit teruk lah ni, dah kritikal dah ni. Macam mana Nabi tengok, nampak macam itulah. Sedangkan saya mempunyai harta yang cukup banyak. Dia kaya lah. Yang pertama sebab harta dia di Mekah, dia duduk di Mekah, harta dia banyak lah. Banyak sahabat yang hijrah ke Madinah, harta tinggal kat Mekah, dah lenyap orang curi, jadi dia tu miskin. Dia duduk ada di Mekah, harta dia masih ada banyak.
dan dia hanya ada mewarisi seorang anak perempuan. Anak seorang je anak perempuan. Maka bolehlah saya sedekahkan 2/3 dari harta saya itu. Maksud dia nak wasiat 2/3 ni bagi kat orang lain. Jadi 2/3, 1/3 untuk anak dia dah cukup banyak dah. Anak perempuan seorang. Apa jawab Nabi? Maksud dia nak wasiat harta dia 2/3 bagi pada orang mana-mana, miskin ke apa sangat. Nabi kata tak boleh. Tak boleh. Ni larangan Nabi SAW, adalah benda yang haram. Dia tanya lagi, kalau separuh jadi lagi kurang. Tadi 2/3 berarti 70 lebih persen. Dia nak bagi 50% je, kurang sikit. Separuh wahai Rasulullah. Baginda jawab, tak boleh. 50% pun tak boleh. Saya bertanya lagi, 1/3, 33%. Baginda menjawab, 1/3 tu dah maksimum, cukup banyak dan cukup besar. Sungguhnya bila kamu meninggalkan ahli warismu kaya raya, maka itu lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan miskin. Kau bagi anak kau kaya lagi baik daripada kau biar dia miskin duk minta sedekah dengan orang. Jadi ini maksud dia apa dia? Maksudnya wasiat. Jadi kalau melibatkan mati, itu akan jadi wasiat. Contoh kita kata, bagi tahu ke anak kita ke, nanti kalau ayah mati, nanti rumah ni kau ambil tau. Itu melibatkan mati, lepas mati. Lepas ayah mati. Berarti itu dia jadi automatik jadi wasiat. Hukum wasiat lain. Kalau hibah, bagi terus, ni rumah ni kau punya lah, ambil tau. Kau pergi tukar nama nanti. Maksudnya dia dah beri, tukar nama, dia anak tu nak pergi urusan tukar nama tu bila-bila terpulang lah. Tapi pemberian ayah tu tak melibatkan mati. Tak kata selepas mati. Nah, rumah ni ayah bagi kat kau tau. Tak sebut pun lepas mati. Berarti itu hibah, pemberian, hadiah. Yang tu tak sama dengan wasiat tadi. Kalau dia kata lepas ayah mati nanti rumah ni jadi hak engkau, lepas mati. Bila dia lepas mati, itu wasiat. Walaupun tak sebut perkataan wasiat, kan? Dia sebut lepas mati. Tu kira wasiat lah tu. Jadi bab wasiat, syarat yang Nabi sebut tadi, kita kembali pada hadis Nabi. Yang pertama, tak boleh lebih pada 1/3 wasiat kita pergi keluar ni. Harta kita, contoh kawan tu kata sedekah, harta ayah semua ni 2/3 ayah nak bagi ke Masjid Al-Falah, contohnya kan. Lepas mati ni nak bagi jadi hak Masjid Al-Falah. Batal wasiat dia kerana itu dah jadi 2/3 lebih. Bukan batal semua, 1/3 valid, boleh. Masjid Al-Falah boleh ambil 1/3 je. Mana lagi dia bagi 2/3, 1/3 lagi baki tu tarik balik jadi faraid. Jadi faraid. Walaupun dia pesan 2/3, 70%, ambil 33% je. Baki lagi 33% tu faraid pada pewaris. Itu syarat pertama, tak lebih pada 1/3. Syarat yang kedua, wasiat harta ni tak boleh pada pewaris. Kita wasiat 1/3 rumah ni bagi ke anak ni, tak boleh, batal. Sebab wasiat tak boleh kepada pewaris. Lepas ayah mati, 1/3 rumah ni rumah ni nilai 3 juta, 1 juta engkau ambil lepas ayah mati nanti. Tak boleh, sebab dia pewaris. Kita pesan kat anak. Asal ambil wakaf tadi bukan 1/3 apa semua tu nak bagi kat anak, nak bagi kat luar, kan? Okey, pada pewaris tak boleh. Itu. Dan wasiat tak boleh terlibat dengan kepada tempat maksiat ataupun daripada harta maksiat. Harta dosa, harta haram ni nak wasiat tak boleh, tak pakai. Jadi, dan juga tak boleh dia wasiat kepada tempat maksiat, walaupun harta halal tak boleh. Okey. Nabi kata 1/3 kau nak wasiat tu dah cukup banyak, baki 2/3 tu jadi warisan, harta warisan, faraid. Maka Nabi kata, kau tinggalkan ahli warismu kaya raya, maka lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan miskin, sehingga mereka terpaksa minta-minta kepada sesama manusia.
Sesungguhnya apa yang kamu nafkahkan dengan maksud untuk mencari redha Allah, pasti kamu diberi pahala kerananya, sehingga apa yang dia makan dimakan oleh isterimu. Kita niat, kau bolehlah harta aku ni bagi anak-anak aku, guna untuk kebaikan, untuk pahala, untuk dapat pahala balik pada kita, dapat kebaikan pada dia orang. Tiba-tiba anak kita salah guna macam-macam, yang tak mendatangkan pahala pun. Kita, apa yang kita niat? Nabi kata, kan? Anak dia buat macam mana, dia punya tanggung dosa lah. Kecuali kita bagi dengan tak beri pesanan-pesanan. Kita tak pernah pesan harta ni jaga elok, buat kebajikan, buat pahala tau. Sedekah pahala kat mama dah meninggal ni. Nanti pesan. Dia tak buat, pahala kita dapat. Tapi kita tak pernah pesan. Kita tahu perangai anak kita ni. Yang ni suka enjoy macam ni, yang ni suka perhabis harta macam ni, macam ni. Yang tak ada pahala pun. Dan kita tak pernah nasihat dia orang pula. Kita meninggal, dia guna macam tu, macam cara dia. Mungkin bagi kita tak ada pahala apa, sebab kita tak ada pesanan, niat dan sebagainya. Abu Ishaq berkata, kemudian maksudnya Sa'ad bin Waqqas kata, dia komen tentang nasihat Nabi tadi. Kemudian saya bertanya, wahai Rasulullah SAW, apakah saya akan bersegera berpisah dengan kawan-kawanku? Maksudnya dia kata, ya Rasulullah, habislah adakah aku akan mati di sini? Berpisah dengan sahabat semua balik Madinah, aku tak boleh balik sebab sakit. Dia rasa macam dah penghujung hayat dah. Dia rasa. Jawab Nabi SAW, sungguhnya kamu belum akan berpisah. Maksud Nabi kata, kau dah tak mati lagi kau. Umur kau panjang lagi. Kamu masih akan menambah amal yang kamu niatkan untuk mencari redha Allah, sehingga akan menambah darajat dan keluhuranmu. Zuriat engkau kemagannya. Engkau akan panjang usia, sehingga dalam riwayat lain disebut kau panjang usia sehingga kau berhijrah punya luas, sehingga orang banyak ambil manfaat ilmu daripada engkau, dan musuh pula akan rasa gerun dengan kehadiran engkau. Maksudnya dia akan menyertai peperangan-peperangan selepas Nabi. Itu Nabi pesan kat dia. Doa Nabi lah tu. Sungguh apa yang jadi, tak lama lepas itu dia sihat. Dia pergi Madinah sampai Nabi wafat, dia hijrah sampai ke Iraq. Sampai ke mana? Dia menyertai semua siri peperangan di zaman-zaman setelah Rasulullah SAW. Abu Bakar, Umar. Zaman Sayyidina Umar kot dia wafat. Sehingga sampai mana lah, jauh lah empire Islam. Sehingga orang, yalah, kita pun dapat hadis daripada dia banyak dan sebagainya. Dan dia pun dapat zuriat yang banyak. Jadi anak perempuan seorang je. Lepas itu dia dapat zuriat banyak, keluhurannya. Dan barangkali kamu akan segera meninggal setelah orang-orang dapat mengambil manfaat dari kamu. Ini dia. Kau akan mati setelah ramai akan dapat manfaat daripada engkau. Di samping ada juga orang-orang lain yang merasa dirugikan oleh kamu. Maksudnya musuh. Musuh akan rasa ruginya kerana keadaan kehadiran kamu. Musuh gerun, takut kalah dalam perangan musuh. Wahai Allah, lanjutkanlah bagi sahabat-sahabatku hijrah mereka. Maksudnya termasuk Sa'ad. Nabi doakan, ya Allah, bagilah dia kembali hijrah semula, balik ke Madinah. Dan janganlah engkau mengembalikan mereka ke tempat yang mereka tinggalkan. Jangan bagi balik Mekah ni, biar dia duduk di Madinah. Tetapi kesian, ni Nabi sebut ni, kesian pada Sa'ad bin Khawlah. Nabi sebut, kesian Sa'ad Khawlah, yang selalu disayangi oleh Rasulullah SAW kerana ia mati di Mekah. Tadilah dia dah hijrah ke Madinah. Sebab hijrah ke Madinah hukumnya fardu, wajib, pada zaman tu. Jadi Khawlah ni patah balik ke Mekah. Jadi dia meninggalkan kewajiban hijrah. Sebelum, mungkin tahun tadi saya silap sebenarnya, bukanlah Nabi ziarah ni tahun pembukaan. Nabi ziarah tahun pembukaan kota Mekah, tapi Khawlah ni dia masuk balik sebelum tahun Nabi hijrah ni. Jadi dia meninggal di Mekah, balik tak nak duduk Madinah, duduk Mekah, meninggal. Jadi seolah macam satu kesilapan Sa'ad bin Khawlah. Tu Nabi kata, kesian Sa'ad bin Khawlah, kan? Tu ceritanya. Jadi kalau niat yang baik tapi perbuatannya bercanggah dengan niat, dia ambil kira perbuatan. Sengaja, bukan uzur. Tadi uzur, niat nak pergi tapi sakit.
uzur tak boleh pergi, itu Allah bayar yang niat. Tapi kalau niat dia nak pergi tapi malas, malas tak apalah, aku dah niat okey dah ni, malas nak pergi kuliah hari ni, kan? Dah niat dah malam tadi, buku pun semua dah siap dah, semua berbeg, esok nak pergi. Tapi hari ni rasa malas pula lah, letih sikit lah, jalan jauh mana, pergi mana, kan? Bukan orang sini lah, bukan dia. Kan? Dia orang ni memang lah, alhamdulillah ramai hari ni, ramai insya-Allah. Jadi kalau ada malas, maka Allah bayar, dia tak dapat pahala yang niat, kerana dia menipu dalam niat. Jadi begitu Sa'ad bin Khawlah ni, dia membatal, seolah batalkan niat dia. Dia niat hijrah, tapi dia batal balik. Tak ada uzur apa, tak ada halangan, maka tak dapatlah pahala hijrah dia. Itu khilaf juga. Sebagai kata Sa'ad bin Waqqas, dia maqam dia di sana. Wallah alam, boleh jadilah, saya pun tak pasti hal tu. Ada lagi maqam Sa'ad bin Waqqas dikatakan di kawasan Iraq. Iraq. Jadi okey, hadis seterusnya semua bergantung pada niat tadi. Niat Sa'ad, kalau dia tinggal untuk kebaikan anak dia, guna harta untuk kebaikan, dia tetap dapat pahala, walaupun harta tersebut hanya sekadar makan minum anak isteri dia, pahala. Jadi hati-hati kita dalam wasiat. Terkadang kita wasiat benda yang tak sah. Wasiat harta sebab anak-anak ni dah ada faraid dia, hukum faraid, berapa dapat, pakai yang tu. Tak boleh kita nak wasiat, tak naklah ikut faraid tu, ayah mati ni, rumah ni milik kat engkau dapat kereta aje, kan? Nak wasiat-wasiat macam tu. Hibah. Halau keluar. Itu risiko dia lah. Terpulanglah kepada kepintaran kita. Jadi kalau dia kata abah bagi ni, rumah ni kat engkau, hebah, tapi lepas mati baru ambil, itu dikaitkan dengan mati, jadi wasiat. Wasiat tak boleh lah. Ni rumah ni hak engkau, ambil lah, tapi janganlah halau abah, contoh kan. Okey juga itu, tak libatkan mati. Tukar tak tukar tu urusan kemudian lah. Macam kereta, kita bagi, nah kunci kereta ni saya bagi tau, dia nak tukar JPJ nya besok ke bulan depan, tahun depan tu tak jadi, sebab dah jadi hak dia, kan? Wallahu alam. Okey, seterusnya hadis yang ke-8 daripada Abu Hurairah, Abdurrahman bin Sakhar. Ini nama sebenar Abu Hurairah. Siapa dia? Namanya ada 3 nama sebelum Islam. Abdu Syamsin, hamba matahari, nama sebelum Islam. Masuk Islam, dia tukar nama pada Abdul Rahman. Lepas tu Nabi nampak dia cinta minat kucing, panggil Abu Hurairah. Jadi 3 nama dia. Nama sebelum Islam, nama lepas Islam, nama panggilan Nabi. Abu Hurairah. Abdurrahman bin Sakhrin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum, rawahu Muslim. Sungguhnya Allah Ta'ala tidak melihat, tidak memerhati bentuk tubuhmu yang handsome, yang cantik, dan tidak pula melihat ketampananmu, tetapi Allah hanya melihat pada hati. Bukan lihat ni tak nampak. Lihat penilaian. Allah nak nilai pahala, bukan tengok engkau punya badan handsome, badan kuat, pakaian comel. Itu bukan penilaian Allah nak bayar pahala. Yang mula Allah nak nilai, tengok hati dulu. Contoh, amalan luaran ni takkan terpakai kalau niat dalam kotor. Hati itu tempat niat. Tempat niat pada hati. Allah nak tengok yang tu dulu. Kalau itu lulus, luaran tu Allah terima. Kalau itu tak lulus, luaran tak diterima, walaupun dah cantik, kan? Jadi kalau niatnya baik, luarannya dia buat, semayang dia buat, tapi adalah kurang sana, cacat, tak sempurna, tak lengkap, tapi Allah terima juga.
Tapi kalau semayang dia, Masya Allah, punya khusyuk, bacaannya bagus, lama-lama pula tu semayang. Tapi niatnya nak tunjuk ke orang, apa pun tak terpakai. Jadi begitulah kita ni, kita kena baiki dua-dua. Bukan nak suruh baiki niat je, niatnya cantik, yang luar tak cantik tak boleh juga. Kena dua-dua tu dicantikkan. Niat kita ikhlas kerana Allah Ta'ala. Dalam kitab Tanbihul Ghafilin disebutkan salah satu nak bagi amalan kita ni berkekalan. Terkadang amalan kita ni, ikhlas kita separuh, sekejap je. Datang kuliah ikhlas tadi, niat okey, bagus, niat cantik kerana Allah Ta'ala. Okey, berkekalan pahala ni kekal lah, Allah bayar. Sampai besok lusa kan, nak dah jadi riak pula, sombong pula, cerita aku ni, aku yang hadir kuliah, engkau ni malas nak pergi kuliah kan, sebut macam tu pula. Batal pula, yang niat ikhlas tadi hancur, boleh jadi hancur. Nak bagi cantik balik, istighfar, minta ampun lah. Yang tu selamat balik lah. Kata Imam Samarqandi dalam kitab dia, nak bagi kita tak terlibat dengan riak yang menghancurkan amalan, iaitu niat kita tu kena kukuh. Niat ikhlas, niat tu kerana Allah sampai akhir hayatku, kerana mengikut sunnah Nabi SAW, ikhlas semata-mata. Yang ni seolah amalan kita tu akan berkekalan, kerana niat kita yang jitu, yang utuh, yang kukuh kan. Walaupun nanti kita macam cerita kat orang kan, tapi yang penting tak ada lah unsur niat dia nak riak dan sebagainya, maka selamat amalan dia tadi. Jadi niat ni sangat penting ni. Kita dah ulang banyak kali ni bab niat. Banyak lagi hadis berkaitan dengan niat ni, ya. Jadi usahalah untuk kita khusyuk hati kita untuk niat-niat yang baik. Sebelum datang, sebelum pergi, sebelum keluar rumah, nak pergi mana pun dengan niat yang baik. Walaupun nak pergi pasar beli sayur, seperti kita dah sebut dulu kan, nak pergi pasar beli sayur, niat kerana Allah, ikut sunnah Nabi SAW. Nak bagi nafkah suami, kalau isteri, nak bagi suami makan, anak-anak juga dapat gembira, dapat makan, Masya Allah. Naik kereta kita pun dikira jihad fi sabilillah kan. Semua bergantung pada kekuatan niat kita. Hadis satunya daripada Abu Musa Abdullah bin Qais al-Ash'ari. Ini pun nama sebenarnya Abdullah bin Qais. Dia pun orang Yaman, seperti Abu Hurairah juga orang Yaman. Al-Ash'ari adalah atuk dia, keturunan dia, keturunan atuk. Atuk dia dipanggil nama sebagai Ash'ar. Ash'ar maknanya bulu banyak. Bulu banyak. Sebab atuk dia, sejarah atuk dia, lahir keluar main bulu penuh, betih pun ada bulu, tangan bulu, dada bulu. Lahir ni hari kelahiran. Jadi mak pada atuk tu bagi nama Ash'ar, orang yang bulu banyak. Di keturunan dia semua Al-Ash'ari. Sehingga keturunan Al-Ash'ari ni Nabi bangga sikap mereka yang tak pernah ada keturunan lain. Sikap yang baik. Family dia orang ni, anak, sepupu, sepipit semuanya bergabung. Kalau ada dalam family dia orang yang hari tu tak ada makan, miskin, maka semua bergabung. Adalah 2-3 orang tak ada makanan ni, tak cukup makanan, miskin, maka dia bergabung semua adik-beradik, dia WhatsApp ke semua. WhatsApp zaman tu kan, WhatsApp ke semua sekali, kita kumpul. Dia longgoklah tepung, longgoklah kurma, longgoklah daging-daging yang ada, semua catu. Dekat doa bagi Allah berikan keberkatan pada makanan ni, baru dia ambil orang sikit. Kau ambil lah tepung banyak mana kau nak, berapa family kau, dengan daging sekali, dengan ni sini, ambil balik. Jadi bahagi semua sama banyak, bawa balik. Di perbuatan ni Nabi bangga keturunan Al-Ash'ariyin, kerana mereka ni sepakat dalam ahli keluarga mereka. Dia kata apa, Rasulullah SAW ditanya tentang seorang yang berperang kerana keberaniannya, nak tunjuk berani, nak tunjuk hero. Ada pula yang pergi perang kerana kesukaannya, hobi, minat dia, memang dia ni minat bab tu. Dan ada seorang pergi perang kerana nak tunjuk hebatlah tangkas dia, kemenangan dia. Manakah yang dikira masuk berperang di jalan Allah?
Okey, seorang pergi perang kerana mungkin balas dendam. Dalam riwayat lain sebut balas dendam. Oh, dia tu bunuh, dia nak geram ni, nak balas dendam. Yang kedua, pergi perang kerana nak tunjuk hero dia, hebat dia, pahlawan dia. Yang ketiga, mungkin nak biar nama dia diabadikan dalam sejarah, ataupun nak pingat, nak disanjung, nak dipuji. Mana satu? Di jihad, Nabi kata, apa jawapan Nabi? Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berperang agar kalimah Allah menjadi terangkat, diangkat kalimah Allah, dimuliakan, maka itulah perang jihad fi sabilillah. Itu je niat, tujuan yang tu je, kerana Allah je. Kerana nak balas dendam, kerana nak tunjuk hero, kerana nak dapat dipuji, sanjung, dapat pingat, tak ada semua, tak ada masuk book. Walaupun memang betul dia bunuh musuh banyak, kerana dia musuh kalah, hebat, tak ada nilai di sisi Allah. Niat dia silap. Walaupun perbuatan bagus. Begitu kita sebut dulu. Contoh nak pergi haji, nak pergi umrah, nak buat apa pun, niat silap habis. Penat duit kita puluh ribu, kita habis duit. Dah lah penat duit habis, badan letih, kan, sakit-sakit, tinggal anak keluarga semua, pengorbanan yang besar, kosong balik mai, pahala tak ada. Sebab niatnya salah. Ini dia. Tak ada, semua tak ada. Tujuan pergi nak angkat nama Allah, nak angkat Islam, nak muliakan Islam untuk Rasul, untuk Allah dan Rasul. Ini selamat. Walaupun dia pergi separuh jalan, mungkin dia meninggal tak sempat perang, dia dikira mati syahid jalan Allah. Seperti Zulbijadain, salah seorang sahabat, nama anak muda, dipanggil nama dia, bukan nama dia, tapi Nabi gelar dia Zulbijadain. Zulbijadain ni dua kain, kita kata kapet lah, kalau kapet, kain alas duduk ni. Sebab kisah Bijadain ni, saya tak ingat nama dia asal. Jadi dia ni memang nak sangat pergi ke Madinah. Dia, kampung dia luar Madinah, nak pergi kepada Rasulullah, tapi dia rahsiakan. Mak dia dapat kesan dia ni minat pada Rasulullah. Mak dia dah anak yatim. Mak dia mengadu pada pak saudara, beritahu pak saudara seksa dia, pukul dia, halang dia, kurung dalam rumah, dalam kandang ni, kurung, cabut baju dia, tak ada selai baju pun, telanjang, ya. Jadi bagilah kain hamparan letak untuk dia tidur. Itu je kain dia ada. Jadi dia dengan harapan supaya dia ni bertobatlah, tak nak pergi pada Nabi, pada Muhammad. Tapi bila sekian lama makan pun tak apa nak cukup, pitanya masih minat dia lagi membara nak pergi pada Rasulullah, masih berminat. Jadi mak dia rasa kesian dah seksa teruk dah, sampai macam ni punya, tak makan, baju sejuk-sejuk, panas-panas macam ni, kan, tak ada pakaian. Tak apalah, mak dia kata lepas je lah. Tapi ayah, pak saudara kata boleh, dia ni anak yatim, harta bapak dia tu banyak pada dia. Pak saudara kata boleh pergi, tapi no, harta selai pun aku takkan bagi. Kau pergi selai sepinggang tu je. Sampai baju dia pun pak saudara tak nak bagi. Kau pergilah, macam mana kau nak pergi. Jadi dia ambil kain hamparan tidur tadi, dia koyak dua buat baju pakai dia. Koyak dua tu, satu jadi kain bawah, satu selimut atas. Yang tu Bijadain, apa ni, hamparan buruk. Sampai Nabi, dia jumpa Nabi, dia cerita kisah dia. Nabi kata engkau Zulbijadain, orang yang ada dua kain hamparan buruk ni. Akhirnya dia bersama Nabi dalam perang Tabuk dia pergi. Dia niatnya soleh, Masya Allah. Dalam perjalanan perang tak salah dia meninggal dunia. Maka dikira dia belum perang lah, belum sampai ke Tabuk tu, belum perang lagi, dalam perjalanan nak pergi, meninggal. Nabi punya gembira dengan niat dia yang baik, maka Nabi korek liang, suruh sahabat korek liang lahat. Dan Nabi bagi tahu, sebelum kamu dah selesai korek liang, sebelum turun jasad dia, bagi tahu aku dulu. Sahabat dah korek lubang, semua siap, panggil Nabi. Nabi turun dalam liang, Nabi berdoa menangis-nangis. Ya Allah, aku redha dengan dia, maka kau redhalah pada dia. Ya Allah, aku redha pada dia, aku sayang pada dia, kau sayanglah pada dia, Ya Allah. Zulbijadain. Saya nak tengok Abu Bakar ni, duduk atas, duduk tengok, cemburu dengan Zulbijadain ni. Dia kata alangkah baik kalau aku mati nanti pun Nabi buat macam tu juga. Rasa macam untungnya Zulbijadain, aku pun tak tahulah dapat peluang ke tidak lagi. Abu Bakar ni, kan? Sehingga dia dikumikan di situ, Zulbijadain. Kerana niat dia yang saleh,
niat dia yang betul, pergi kerana Allah Ta'ala, dapat pahala semua lengkap, kan? Walaupun belum kesampaian, belum terlaksana benda tersebut. Itu bila niat kerana Allah. Hadis satunya daripada Abi Bakrah Nufai bin Al-Harith Al-Thaqafi radhiyallahu anhu. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza iltaqal musliman bi sayfayhima fal qatil wal maqtul fin nar." Nabi kata, kalau dua orang lelaki ni hadir ni, kalau dua orang bermusuhan, orang Islam bermusuhan, dia ni pun angkat senjata, bawa pedang nak bunuh kawan tu pun bawa pedang niat nak bunuh kawan ni, nak bergaduh Fal qatil wal maqtul, kata Nabi, orang yang membunuh dan orang yang dibunuh, kedua-dua masuk neraka. Oh pula, dua-dua masuk neraka. Sahabat terkejut, ya Rasulullah. Qultu, Abi Bakrah kata, ya Rasulullah, yang membunuh layaklah masuk neraka, semua orang tahu. Tapi yang kena bunuh pasti masuk neraka, kan? Kata Nabi SAW, innahu kana harisan ala qatli sahibi, kerana dia pun ada niat nak pergi bunuh kawan tu. Dia bawa pedang juga. Jadi dalam hal ni, walaupun dia tak berjaya buat benda jahat, tak berjaya bunuh orang, tapi dia dapat dosa bunuh, masuk neraka. Kita duk ingat, terlintas benda tak baik, tapi tak berjaya buat, tak ada apa-apa. Tak, dia ada 3 jenis. Kalau kita terlintas benda maksiat ni, kena catat. Kita terlintas benda maksiat, tak berjaya buat maksiat tu, tak berjaya. Kalau berjaya buat maksiat, memang dosa lah, kan? Kita ada niat, contohlah kita buat contoh bodoh-bodoh ni, contoh nak curi kamera dia orang ni, kan? Apa ni, Arifin ni tinggal beg kat situ, dia, aku nak curi kamera. Dah ada terlintas nak curi handphone kawan tu, kan? Tapi dia tak curi pun, mungkin dia masuk mana, tengok, dia ada 3 kategori orang ni. Yang pertama, dia niat nak curi, tapi akhirnya tak berjaya curi. Dia dah pergi dah tengok Arifin tak ada ni, dia pergi nak ambil kamera ni, dah pegang dah kamera, tak tahu Arifin buka pintu masuk mai, oh tak jadi, tak berani ya, kan? Tuan dia tengok, tapi dia dah langkah pi, dia dah pegang siap dah, terlepas, tak jadi. Jadi tak jadi mencuri, niat mencuri dah ada, maka dia tetap dicatat dosa. Dosa mencuri dah ada kat dia, sebab dia dah ada usaha, dah ada gerakan nak buat tu. Inilah contohnya, hadis inilah. Pergi perang, dia pergi dah bawa pedang ni, nak bunuh, tak tahu dia yang kena dulu, dia dapat dosa siap. Okey. Yang kedua, dia tak berjaya mencuri tadi ni sebab makhluk. Contoh, dia duk fikir, aku nak curi ni, dia tak pergi pun. Kalau aku curi ni kena penjara ni 3 tahun penjara, 10 tahun penjara, tak baloi ni, entah nak. Takut hukum penjara, takut tangkap polis. Polis ni, kamera CCTV ada, tak berani curi kan, kena report, kena tangkap. Takut bukan takut Allah, takut siapa? Takut makhluk. Maka itu kosong-kosong, tak ada pahala, tak ada dosa. Okey, yang kedua. Yang ketiga, dia niat nak mencuri, tapi teringat, astagfirullahalazim, mencuri ni dosa ni, kena azab ni, tak berani aku dengan neraka, tak mau. Dia tinggal mencuri kerana apa? Kerana takut Allah. Faham tak? Tadi takut makhluk, kosong. Kerana takut Allah, tak berani kerana takut hukum Allah. Maka Allah bayar pahala kat dia, dapat 1 pahala. Jadi dia 3. 1, niat jahat, tak berjaya buat, dapat dosa. Yang contoh tadi, pedang tadi ni. Yang kedua, niat jahat, tak berjaya buat, kosong-kosong, kerana takut makhluk. Yang ketiga, niat jahat, tak berjaya buat, takut Allah, tinggal takut Allah. Allah bagi pahala kat dia, dapat pahala, bukan dapat dosa, kan? Masya Allah, kerana dia sanggup batalkan niat jahat dia tadi kerana takut Allah. Allah bayar pahala kerana takut Allah, ya? Masya Allah. Jadi di sini dua-dua tadi bawa pedang, nak saling berperang, nak bunuh-membunuh, niat jahat tu ada, pergerakan perbuatan dah ada, separuh jalan dia yang kena, dia tak berjaya, tetap dosanya. Wal'iyadzubillah. Jadi kita, contohnya orang tu niat nak pergi, nak buat naya kat kereta orang tu, nak sekat, nak buat jahat, dah bergerak jalan dah, dicatat dah dosa ni, cepat-cepat astagfirullah, terpadamlah dosanya.
minta ampun, astagfirullahalazim, takut Allah, berubah pada takut Allah, maka dia dibayarlah pahalanya. Ya. Wallahu ta'ala alam. Itulah beberapa hadis yang ada kaitan dengan niat secara langsung, diletakkan dalam tajuk niat. Kalau kita baca hadis tadi, yang pertama tentang Nabi nak pergi perang Tabuk, sahabat yang tak dapat pergi kerana uzur, dah dibayar pahalanya. Yang kedua, kisah Ma'an ni bagi duit Yazid, bapak dia sedekah duit, anak pergi ambil balik. Ya? Nabi kata, engkau dapat pahala niat, yang si anak pula, engkau duit tu orang bagi kat engkau, jadi hak engkau. Ya. Lainlah kalau dia ambil dengan cara curi, tak boleh lah. Okey, sebenarnya kisah Sa'ad bin Abi Waqqas tentang wasiat dia tadi, Nabi kata tak boleh 2/3, tak boleh 1/2, 1/3 tu maksimum. Ya? Lebih baik tinggal anak kaya raya daripada tinggal dia miskin. Dan kisah hijrah Sa'ad bin Khawlah yang Nabi sebut dengan perkataan, kesian pada Sa'ad bin Khawlah, yang dia tinggalkan hijrah. Sebenarnya hadis tentang Abu Hurairah riwayat tadi tentang Allah tak perhati pun luaran. Bukan penilaian utama Allah luaran. Sembahyang cantik, bukan itu penilaian Allah yang pertama. Mula Allah nak tengok yang dalam dulu. Yang ni cantik, baru yang luar cantik dia diterima. Yang ni gagal, yang luar cantik pun di-reject oleh Allah Ta'ala, tak diterima. Jadi benda dalam hati itu sangat penting dan utama. Hadis yang ke-9 tadi tentang siapa yang pergi perang kerana nak balas dendam, kerana nak tunjuk hero, kerana ni, semua tak terpakai. Ni dalam bab perang. Begitu juga boleh implementasi kita dalam hal nak datang kuliah. Pergi apa? Alah, malu lah, member dah ajak lama dah, tak pergi, kan? Sebab malu. Tak, kalau tak pergi kang, cikgu besar ni marah pula, kan? Mana lagi peletih, tak datang lama, tak datang, pergilah. Dah lama dia sebut ni, tak pergi, dah datang jugalah. Tak ada apa, kan? Kerana Allah. Dan terakhir tadi tentang niat yang jahat, kalau tak berjaya buat, kalau dah ada tindakan-tindakan, tetap dicatat dosa. Tapi kalau niat yang jahat, tapi tinggalkan, tak ada tindakan apa pun, tapi tiba-tiba dia batalkan kerana takut manusia, takut makhluk, kosong, tak ada pahala, tak ada dosa. Tapi kalau dia niat yang jahat, tinggalkan, batalkan niat dia kerana takut Allah, maka diberi pahala oleh Allah Ta'ala. Wallahu Ta'ala alam. Kita berhenti kat situ. Akan datang kita sambung hadis yang ke-11, ya, insya-Allah. Apa ni? Mohon doa dimudahkan perjalanan pergi balik. Apa ni? Mem Hajjah Salwa ke Kuala Kangsar atau pembagian abang meninggal pagi tadi dan akan dikebumikan sebelum Zuhur. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mohon Ustaz doakan ke lapangan kubur untuk arwah juga Ishak Arifin. Juga doa dimudahkan urusan seorang jemaah Puan Zuraidah kemalangan patah kaki turun bas sewaktu rehlah ke utara semalam. Jazakallah khair. Jadi kita doakan, minta maaf sekali, kita hadiahkan Fatihah Ummul Quran kepada arwah abang kepada Kak Salwa, ila hadrati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan kita doakan kesembuhan untuk Puan Zuraidah, dan juga musibahnya digantikan dengan pahala yang besar, jihad jalan Allah Ta'ala dan kebaikan dunia akhiratnya. Begitu juga musibah kepada Puan Kak Salwa kita, dan Allah lapangkan kubur arwah abangnya dan ditempatkan bersama orang-orang yang saleh, diampun dosanya, diangkat darajatnya, diberi rahmat oleh Allah Ta'ala, dan diberikan kekuatan sabar kepada ahli keluarga yang ditimpa musibah demikian. Ala hadiniya wa kullina salih syamil akhiratud dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Amin 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 ya Rabbal Alamin Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim واختم لنا بالحسنى وأنت راض عنا في خير ولطف وعافية برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم وأغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وابدلهم دارا خيرا من دارهم أهلا خيرا من أهلهم وأزواجا خيرا من أزواجهم وادخلهم الجنة وأعيذ من عذاب القبر وفتنته من عذاب النار اللهم أجرهم في مصيبتهم وأخلف لهم خيرا منها يا أكرم الأكرمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم إنكم تقبل يا كريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته